setiap seorang ada dia punya ni dia. So di Darul Taklim ni kami buat kuliah duha je. Saya gunakan istilah taklim duha. Dalam sebulan ada 16 kuliah berkitab. Yang datang semua bayi-bayi kita lah pun. Bayi-bayi kita je. Semua saya pastikan kuliah-kuliah di sini bersilibus dan berkitab. Dan siapa-siapa yang datang sini, tangan dia kena ada kitab. Dan kitab tu yang ada ni kita bagi free. Kita bagi free. So inilah, lepas tu ada kelas ngaji, budak-budak ada petang kami buat. So antara tenaga pengajarnya anak-anak saya. Dia mula tenaga pengajarnya. Lepas tu apa lagi yang Ustazah? Panjang lebar pula ceritanya. So selain kelas apa lagi? Sini ada kelas homestay. Kita ada atas ada homestay. Dia lebih kepada nak cakap kami bisnes tu bisnes juga, tapi tak bisnes pun tak. Sebab kadang-kadang tu baru-baru ni kan kita lockdown hari tu, budak-budak STAM dia nak balik Selangor, tak boleh nak balik sebab mak bapak dia kuarantin. Tidurlah sini. Budak-budak STAM apa lah duit sangat di mana, duduk je lah. Ada yang ada masalah keluarga yang masuk Islam, dia duduk sini. Lepas tu kita tak bagilah lama kan, kita bagi 2-3 hari duduk. Lepas tu bagi dia selesaikan idea ni. Contohlah lebih kurang. Bangunan sendiri ke sini? Dalam proses kami nak beli 2 bangunan sebelah ni pun bangunan kami juga. Dalam proses nak beli bangunan ni dan nak pecahkan, buat dewan lagi besar. Saya rasa Ustazah pun lagi faham sebab kami daftar ni under SSM. So cabaran untuk anjur kuliah majlis ilmu sekarang makin, kami sebagai penganjur, saya rasa Ustazah pun tahu ni, memang payah. Dari segi birokrasinya memang payah nak anjur sekarang. So itu antaranya lah. So dia lebih kepada itu outdoor program. Saya bawa anak-anak saya, lebih kepada anak-anak saya, lepas tu ada anak ngasuh, anak kawan-kawan semua. Kami keluar banyak pergi outdoor. Maksud outdoor tu kami approach non-Muslim, golongan tersasar. Antara yang baru-baru ni kami pergi jumpa tu, kami pergi dekat area Gerbang Malang. Kita bukan apa, kadang-kadang tu kita sedih tengok ada makcik yang umur dah 50, colour lagi rambutnya, pakai t-shirt. Gelap macam terasa je. Tak, bukan apa, dalam hati kita kita kena seksian. Kita kena approach dia. Sebab kami pergi dulu sembang-sembang dengan dia, sembang. Sebab ada yang kita pergi jumpa tu, dia nak sebut hasbunallah wa ni'mal wakil pun dia tak kerti. Kesian kan. Allah kita bagi, kita ada nikmat Islam. Kita kadang-kadang tu kita kena keluar, kita kena jumpa, kita approach orang, kita sembang dengan lima. Alhamdulillah, kami pun approach non-Muslim. Pergi ziarah kuil, pergi ziarah, tapi tak ada beliau buat banner ni tak ada. Pergi jumpa AJK dia kan, jemput dia datang sini kan. So itulah antaranya program-program sini. So outdoor pun ada, indoor pun ada. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dah tu Ustazah. Apa yang meniaga? Yes. Sekejap lagi. Kalau kat depan tu, itu kira produk muslim produk. Ada homemade, tapi ada produk-produk macam-macam semuanya. Cakau ayam, kubu kasih, serunding ikan bilis, tapi tak dapat nak buat. Isteri tak sihat. Kalau bukan produk homemade memang ada banyak. Ada kentang goreng, macam-macam ada. Lepas tu produk packing-packing tu semua BMF, muslim produk. Kalau kat sini tu dekat jajan sini kami ambil, kami packing. Antara cara kami untuk cari dana untuk radio show sini. Kan? So bantuan kawan-kawan, doa kawan-kawan, Allah Akbar. Tak boleh nak ni sebab kami ni sebenarnya bukannya ahlinya nak bagi kuliah. Bagi kuliah pun tak siapa nak dengar pun. Ustazah tengok usurati online merepek saja kan. Wallahu a'lam. So saya serahkan pada apa lagi Ustaz? Dana yang sedang dikumpulkan awal itu untuk apa? Dana yang dikumpulkan antaranya nak beli bangunan ni lah. Doakan kami boleh selesaikan sebelum kami tak ada kat ni, selesaikan serah dekat anak-anak yang uruskan sekarang ni. Memang anak-anak yang uruskan. Anak saya 3 orang, nantu ada seorang, insyaAllah ada seorang lagi nantu bulan 12 ni. So anak nantu uruskan. So doakan kami sebelum kami meninggal ke apa, Allah akan tarik nyawa kita satu hari nanti. Sebelum itu, tapi biasanya dah settle semua nak meninggal tak jadi Ustazah, jarang dapat macam tu.
Okey, boleh cakap dekat malaikat maaf boleh dah ambil nanggung saya sekarang. Tak jadi Ustazah. So doakan kami kesihatan yang baik, doakan anak-anak kami ni, menantu kami ni boleh uruskan Darul Ta'lim. Dah Ustazah? Okey ya? Akhirnya. Okey, lulus. Okey, saya terpaksa dengan kumbang-kumbang kat sebelah. Sebab kumbangnya tak ramai. Okey, silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ini anak asuh saya yang paling bongsu. Oh, Masya Allah. Salam Ustazah. Sini, salam. Ingatkan cucu bukan? Anak asuh. Anak asuh kami ada 10 orang lebih. Berapa orang sana? Dulu lah, sekarang dah tak ada dah. Sebab tak sihat kan? Dah besar. Oh, Masya Allah. Okey Ustazah. Baik. Kalau macam ni Abi ada buat live tak ada kan? Boleh share kot dari page Ustazah Zainab. Sayang. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia yang saya kenal Bro Nasir. Kan? Jadi dia selesa disebut macam tu kan. Subhanallah, dia jemput saya gelak-gelak je macam tu. Siapa pula ni kan? Tapi sebab yang approach masa tu adalah DJ Pian, Radio Ikim. Ustazah pergilah Ustazah, tempat ni memang patut disokong. Saya malulah dengan Bro Nasir ni kan. Dia bergelar mu'allaf lah kan, pada asalnya sekarang dah lebih hebat daripada kita sendiri bahkan. Jadi kita berkenalan dengan orang-orang macam ni, kita rasa macam malu dengan Allah apa yang kita usahakan sahabat-sahabat. Dan nawaitu dia tu untuk meneruskan kehidupan tu bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi adalah untuk ummah. Orang-orang macam ni yang kita nak belajar dari mana dapat semangat. Kan Masya Allah, yang orang kata minta maaf sebut kalau daripada agama Hindu ni memang susahnya lah nak bawa tarik ke dalam agama Islam. Tapi akhirnya dapat bawa ibunya, kemudian sebelum putus nyawa ayahnya dapat bersyahadah. Kan inilah kematian yang dicemburui. Sampai kita boleh tertanya-tanya, mana Acik Ustazah banyak lama dia hidup dalam dosa, tiba-tiba nak mati tu mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab pilihan Allah belaka, mengikut kepada usaha orang-orang yang berada di sisinya, di sampingnya. So saya yakin kalau tak ada keikhlasan di hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak akan kuat untuk melakukan semua tu. Okay, baik, alhamdulillah. Kita baru sampai daripada KL. Kita mulakan dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap kita letak kedudukan. Stand ada dekat dalam beg, tak bawa tadi. Okey, comel dah ni. Comel ni macam cakap Ustazahnya comel pula, padahal comel handphone. Okey. Macam tu lah Kak. Salah ni rasanya Kak. Dia tak boleh terbalik ni rasa. Gitu. Betul. Okey, boleh. Okey. Baik. Tak maaf pening orang yang menonton. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang bukan daripada KL atas bas tadi, cuba angkat tangan. Wah, dia duduk depan sekali. Alhamdulillah, syukur. Dan paling terharu sahabat-sahabat muslimat, kita turun dari bas tadi, ada seorang yang tunggu Ustazah tu, satu keluarga. Mereka 3 beranak, okay? 3 beranak, seorang ibu, sahabat Latahzan, tapi tak banyak nak komen-komen Ustazah. Lepas tu dia minta tolong suami dia hantar ke sini, tapi sebab kita dah terlewat, jadi suaminya nak kena masuk kerja. Jadi dia nak sangat jumpa Ustazah dengan bagi satu sampul. Masya Allah, kan bukan orang senang tu caranya, tengok. Masya Allah. Kemudian dengan anak istimewanya umur 15 tahun, satu-satunya anak yang dia ada. So anak ni nak sangat jumpa Ustazah Zai. Sebab bila Ustazah Zai live dari Mekah, Ustazah Zai.
Allahu Akbar kan. Kita peluk mak dia, dia peluk bapak dia. Kita peluk lagi mak dia, dia peluk pula Bro Nasir. Maknanya nasib baik dia tak minta saya peluk dia, sebab ngeri juga kan dari 15 tahun. Walaupun anak syurga, Masya Allah. Sebab saya dah biasa menyantuni anak macam tu. Jadi Masya Allah, sahabat-sahabat, itulah kadang-kadang saya nak sangat duduk dengan kuliah Ustazah live, tapi suami saya nak kena buat kerja. Anak saya pun suruh tunggu dengan Ustazah sekali. Okay, jadi macam itulah kadang-kadang di kalangan kita keinginan-keinginan, tapi usahanya tu yang Allah pandang. Saya kata tak apa, Allah dah pandang dah. So saya terima dah sampul ni, saya serahkan balik pada anak syurga ni, insya-Allah. Lepas tu dia terkejut. Sebab apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak menyantuni orang datang sini, tiba-tiba kita pula yang disantuni. Jadi kita terima kasih yang tidak terhingga. Masya Allah, menyambut kami dengan colour hijau, yang hijau terang sangat-sangat ni, dengan alas mejanya ni. Kak Bib jealous ni, nanti balik rumah nak tukar lah colour warna macam ni lawa lah pula, dia kata kan. Masya Allah, subhanallah. Jadi seperti yang kita rancang, pukul berapa pun kita sampai, kita akan berkuliah dulu, kan? Dan bantu doa sahabat-sahabat dirahmati Allah semua yang ada mungkin tertanya-tanya apa yang pok-pok orang kat depan tadi ni. Okay, Pak Samad dia dalam keadaan yang susah hatilah sebenarnya, sebab dia mempercantikkan semua servis bas macam biasa. Bila kita nak guna aircon pun baru, dia tunjuk tadi kat saya, ini saja kecil ni 1,500 ni Ustazah kan, dia tunjuk. Ustaz pula daripada naik sampai 2-3 kali. Saya kata apa hal Ustaz ni, dari tadi asyik cakap aircon sejuk, sedap, best, puji sangat lagi. Rupanya lepas kita berhenti tadi aircon problem. Aircon problem. Okay, jadi ada something naik sebelum apa-apa bahaya berlaku. Dia bawa bas pergi cari tempat-tempat ni lah. Dia dah halu sana sini, mana orang bas tahulah kan, kontak kot. Jadi dia akan usahakan untuk bawa kita ke Penang dengan keadaan selamat, sama ada bas itu ataupun bas yang sahabat-sahabat mereka hantarkan semula. Kita doakanlah dipermudahkan. Okay, jadi mereka mungkin tak sempat makan dengan kita tu. Sebab saya kata bawa turun je Telekung. Kalau kita terpaksa tunggu bas lama, kita akan selesaikan solat kita jamak takdim lah, daripada kita menunggu kosong je. So nanti jimat masa kita kat sana. Ni secara tak langsung, kalau Kak Nazah ada dalam live ni, dia tahulah kan Ustazah tak sempat report apa kat mereka. Jadi kalau misal kata bas segera seperti yang kita rancang, kita akan takhir di sana, macam tu kan. Jadi kita manfaatkan masa. Beginilah dalam musafir, dalam hidup kita. Ini musafir pendek 3 hari 2 malam ni. Yang kita hidup ada 40-an, ada 50-an, 60-an. Ini adalah musafir panjang. Dalam pada kita hidup, kita melalui pelbagai ujian, dugaan yang suka tak suka kita kena tempuh. Macam itulah. Jadi apa sahaja sahabat-sahabat, tak ada yang tak baik. Allah dah jamin dalam Quran, Allah dah cakap kepada Nabi SAW, yang datang daripada Allah tu tak ada yang sia-sia. Yang datang daripada Allah tu tak ada yang sia-sia. Semuanya baik. Jadi bila situasi macam ni berlaku, adalah sesuatu ni yang Allah nak bagi. Kan, insya-Allah kita akan lapang, kita akan tenang, dan kita macam orang yang excited, teruja sentiasa dalam hidup ni, sentiasa semangat, ceria. Kerana apa? Kerana mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi. Jadi apa tu? So kita nak teruskan kehidupan, bukan kita jadi manusia lemau. Itu rahsia orang beriman. Jadi kita tanya diri kita, dalam hidup kita ni diuji, dihentak berkali-kali, mesti ada sesuatu. Maka sahabat-sahabat, kita semangat untuk hidup. Bukan, aku dah tongkat, aku dah hilang sebelah, kaki dah patah sebelah, ibarat macam tu kan. Tak mungkin aku boleh memberi manfaat, kita kata. Tapi Allah tak kata kita macam tu. Kan macam haji ni, semalam berapa kuliah saya, sebab saya pergi masjid, pagi saya di masjid lain, petang di surau rumah saya. Saya tanya, contoh taman rumah kami, biasanya bila nak pergi haji ni kita raikan kan, sebelum pergi haji kita hadiahkan apa-apa di surau rumah. Tapi kali ni tak dengar pun jiran-jiran pergi haji. Macam program di Al-Falah, lebih 250 orang yang hadir. Bila kita tanya, siapa dapat panggilan haji? Seorang je angkat tangan. Maknanya tahun ni, kejiranan kita, saudara mara kita, biasa sahaja yang rayuannya tak diterima. Yang dah dapat tiba-tiba Allah tangguhkan kerana kencing manis tinggi dan sebagainya. Ramai orang yang dalam kecewa. Teruskan hidup. Dan saya tegur makcik-makcik semalam di surau masjid. Saya kata tolong jangan sebut 65 tahun Ustazah maksimum. Makcik dia dah 67. Rasa memang tak lah, hampir mati dah tak pergi haji lah. Ilaha illallah. Allah tak cakap macam tu pun. Sebab saya kata bersangka baik, ini dalam pasca COVID. Dalam mereka 2 tahun tak menerima orang luar, jadi mereka nak membiasakan sesuatu norma barulah.
Macam kami umrah bulan 10 dulu, sangat ustaz sembahyang di Masjid Quba, ingat lagi. Yang abang kira abang solat kat Masjid Quba ni ada 8 orang je, 8 orang. Punyalah nak sembahyang fardu pun kena keluarkan tawakalna, tunjuk depan pintu, askar polis tengok. Bulan 10 mula-mula buka, masa tu tak boleh bawa grup lagi. Bulan 12 pertama kali kami bawa grup, dan grup ketika itu tak boleh ramai. Kan nak masuk masjid pun pukul 2-3 pagi tak boleh masuk masjid lagi sebab masjid belum buka. Bulan 12. Kemudian tertangguh bulan 1, bulan 3 pergi ni ada beberapa orang Kak Emma, Kak Kiah kita yang umrah bulan 3 dengan ustazah. Kita nak berkumpul, dilarang, muslimat dirahmati Allah. Tak balik tu kena pakai jam benten pula kan. Terror kami ni hari tu. Berapa jam duduk dekat KLIA. Lepas tu bila ustazah bawa grup akhir Ramadan, Syawal yang baru balik ni, Masya Allah tak ada dah. Maka bersangka baiklah, susahnya masa mula-mula dulu. Tapi pahala orang yang tu, yang tertangguh, yang tertahan macam-macam tu, saya cakap pada jemaah ketika itu, terimalah susah payah kita hari ini sebenarnya adalah satu mujahadah. Sebab kalau kita tangguh, okeylah nantilah hujung tahun ni nak pergi. Padahal kita mampu masa tu, tiba-tiba kita tak sempat melaksanakan umrah. Saat dipanggil itu muslimat, saya tadi sedikit lambat naik atas bas tu sebab ingatkan tahu ada jemaah kita yang terlewat. Terus saya kata tak apa, saya layan call ni dulu. Farah Diba TV pengacara tu call, ustazah tolong ustazah urgent. Okey, apa dia? Sebab Farah, DJ Yati Ikim, tahun ni dia pun punya, sebab banyak tahun dah mereka menunggu. Tahun ni dia pun punya keinginan untuk buat haji tu membuat-buat. Pendek ceritanya, tak kisahlah kena bayar berapa pun ustazah, asalkan saya boleh pergi dalam usia yang sekarang ni. Tak tahulah, kadang rasa macam tahun depan dah mati kot, memang nak pergi tahun ni juga. Jadi maknanya tu, apa saja ruang peluang, sebab mereka ni orang TV kan, mungkin sebagai petugas sebagainya. Ada ruang peluang, dia kata walaupun dia kena bayar, dia nak pergi juga. So dia tanya, yang ni okey ke ustazah? Yang ni sebab dia kena berhati-hatilah nak bayar dengan package yang mahal kan. Jadi ustazah kata setakat ilmu info yang ustazah ada begini-begini. Tu kena layan sekejap. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, tolong jangan rasanya haji ni dah tak ada harapan dah ustazah. Sebab 65. Mungkin lepas tahun ni dinaikkan lagi usia. Mungkin lepas 2 tahun dah tak ada lagi dah maksimum umur, minimum umur berapa. Kita tak tahu. Jadi mungkin ke depan lagi kembali macam dulu, 4 juta manusia berkumpul di tanah haram. Sekarang akhir Ramadan dulu 3.8 juta, untuk haji hanya 1 juta, 1.4 juta tak silap, tak sampai 2 juta. Maknanya orang haji lebih jauh selesa berbanding kami masa Ramadan tempoh hari. Sebab apa? Sebab mereka nak kawal jemaah haji dalam keadaan selamat. Maknanya mereka ada agenda baik lah. Kita saja yang berfikir tak baik kepada semua orang tu, tak baik, ni tak baik, undang-undang ni tak baik. Okay, jadi kita bantu kawan-kawan kita yang belum berhaji akan juga dapat pergi haji sebelum tarikh mati mereka. Jadi kita bantulah jadi duta dalam masyarakat ni. Bila kawan kita kata, aku rasa aku memang tak lah, sampai mati memang tidak lah. Ilmu kita ni mampu menyejukkan hati mereka. Jangan cakap macam tu kak. Kalau 100 orang keramat ni, contoh saya kat rumah cakap macam tu, dia jadi doa. Dia aminkan malaikat Allah yang buruk-buruk. Kita nak semua saudara mara kita, kawan-kawan kita dapat pergi haji walaupun usianya dah lebih 65. Mungkin tahun ni je undang-undang macam tu, tahun depan tak macam tu. Dan akak jangan putus asa keluarkan semua duit dalam tabung haji, merajuk dengan Allah. Tiba-tiba tahun depan nama akak dipanggil. Mampu aku tak ada duit dah ni. Contoh kan sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab tahun lepas tu kita putus asa dengan Allah. Jadi semua latih tubi dalam hidup ni Allah sedang melatih kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, untuk terima. Inilah cabaran-cabaran dalam musafir hidup. So musafir yang panjang, destinasi akhirnya mati, yang mana nanti syurga ataupun neraka. Kita sekarang belum lagi sampai ke tempat yang kita tuju. Baru satu tempat persinggahan. Hatta tempat persinggahan tu pun pastikan tempat persinggahan yang baik. Ada sahabat kita tanya tadi, ustazah kita lunch kat mana? Dekat Darul Ta'lim lah. Oh, ingat dekat RNR. Lepas tu saya senyum je. Kata kalau rehlah ibadah ziarah dengan ustazah Zain nak merasa RNR sekali je. Kat mana Kak Nun? Masa balik lah kan. Ini tidak ada dalam package. Nak makan mi kari ke apa sendirian berhad. Masa balik. Itu pun kadang-kadang orang berebut. Madrasah dekat Perak lah mana. Ustazah boleh balik singgah lah. Ustaz tak boleh, kami lalu nanti pukul 10 malam. Tak apa, kami jamu dinner. Agak-agak lah 10 malam nak singgah makan kat tempat orang.
Sebab tak ada dalam itinerary. Masya Allah, orang berebut. Saya cakap mungkin sahabat kita tu Ahlan pertama kali baru kenal tahu. Ni soalan yang bagus. Jadi kita nak rasakan rupanya ukhuwah fillah ni jangan risau pasal makan. Asal niat kita kerana Allah, sahabat orang berebut nak bagi makan. Tapi jangan pula, aku rasa sekejap lagi ada dinosaur panggang kot. Kan tiba-tiba. Mengharap tu rezeki yang Allah nak bagi kat kita apa sahaja itu baik. Dan nanti kalau kita tengok, bila kita sampai satu tempat, kita akan, kau ingat tu hari tu kat Darul Taklim tu makan, ya Allah sedapnya. Padahal telur dengan kicap je, contoh kan. Kita teringat-ingat kerana apa? Keikhlasan orang yang menyambut kita tu. Masya Allah, tabarakallah. Okay, sebab itu Islam menggalakkan kita berukhuwah, bersilaturahim, berhubung baik. Kalau orang datang rumah, macam mak saya cakap, air kosong dengan biskut kering pun tak apa. Malam tadi ada anak murid saya datang rumah pukul 10 malam. Sebab hantar nak kirim dekat anak-anak pasti Al-Fawaz set tulisan, apa ni, color semua kan. Kejar Ustazah siang, Ustazah tak ada. Kejar petang tak ada. Kejar kat pukul 10 malam kot baru saya sampai rumah. Lepas tu dia dah sembang lama tak jumpa 2 tahun. Lepas tu, ya Allah Kak, saya tak hidang air lagi. Cakap ambil air kowe. Tak payah Ustazah Kak, dah nak balik, dah sabar je lah muslimat. Dah lama tetamu tak datang rumah. Terus rasa bersalah, teringat mak kata kalau orang datang rumah, paling kurang air kosong dengan biskut kering. Kan, kalau kau tahu dia kenyang pun kau pura-pura bagi. Sampai malam duk, bang rasa bersalahnya lah tadi punya sembang. Akak tu beri-ria cakap, tak payah Ustazah, akak tahu rumah Ustazah ni tak ada benda. Sabar je lah kan. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terlupa kadang-kadang, syok dia jadi kenyang dengan ukhuwah fillah. Subhanallah kan. Jadi moga-moga Allah jaga. Dan kita setelah banyak ni mukaddimah dia panjang kan. Orang kata bila nak masuk bab ni. Muka surat 534. Siapa yang bawa kitab lah. Ni dalam musafir, tak ada orang pun tanya Ustazah nak bawa kitab ke tidak. Umi photostat. Masya Allah kan. Kenapa saya tak bagi tahu dalam grup untuk yang ada kitab bawa? Sebab kita dalam musafir. Kurangkan beban. Kurangkan beban. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak cakap bawalah kitab Latahzan. Buku amalan harian tu memang saya bekalkan. Sebab kita akan guna sentiasa walaupun dalam musafir. Yang dia dah faham, berpengalaman sikit, macam Umi dia tahu, Ustazah ni nanti dia baca mesti dia lingkungan bab ni. Dia photostat dah siap-siap. Ataupun dia ambil gambar dan muka surat tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, jadi maknanya kita yang hadir, yang tak bawa kitab, jangan risau. Ustazah tak marah, Ustazah tak babaknya pagi tengah hari ni. Tapi yang dalam online yang ada kitab, kena buka muka surat 534. Jadi saya santai-santai saja petang ni. InsyaAllah kat sini azan Zuhur pukul berapa? Pukul 1. KL dulu ke sini dulu biasanya? KL dulu. 119. Okey, kita ambil sikit kisah yang kita nak baca pada hari ni, sahabat-sahabat, dia banyak macam buat kita sentap lah. Kan bab ni kita masih lagi duduk dalam bab yang ke-2. Ni hebatnya orang-orang yang istiqamah dalam Latahzan, bab 253, langkah-langkah yang tepat. Ini pengajian ketiga untuk bab 253. Maknanya tak habis lagi. Kak Bib bawa ke kitab? Masya Allah kan sahabat-sahabat. Ini kitab yang kena banjir Kak Bib. Kak Bib kita ni yang belum kenal mangsa banjir yang saya selalu sebut dalam kuliah Habibah Rasul kan. Dengan seorang lagi. Siapa Kak nama? Yang flat apa tu? Kita jumpa dekat flat kuliah tu. Kak Azizah Jaafar pun selalu ada nama dalam kuliah, Masya Allah kan. Saya ingat lagi peristiwa banjir Shah Alam, berkuliah duha, Kak Azizah Jaafar datang, kami makan bihun goreng pagi tu kan. Hujan selebat-lebatnya. Takkan Ustazah kat sini, saya duduk dah lama dah Ustazah tak pernah kena banjir. Masya Allah sahabat. Masa tu hari pertama saya agihkan kalender Latahzan tu. Kan? Jadi sahabat-sahabat dekat flat tu orang pertama dapat kalender Latahzan tu. Lepas tu balik ke rumah semua kalender Latahzan dah jadi perahu kapal semua. Jadi mangsa banjir. Kesian Masya Allah. Rupanya jumpa atas bas tadi, Kak Bib kata Ustazah jumpa kawan senasib. Maknanya orang Shah Alam sama-sama lah. Kan jumpa dekat sini. Kita pun tak sempat bertaaruf lagi. Tapi tak apa, ilmu menyatukan kita Masya Allah. Terima kasih juga yang tunggu lama, Kak Ima Azina Ahmad nama Facebooknya. Tapi sahabat-sahabat, beberapa orang kawan kita dah join Ustazah Kipangku sebelum ni, Masya Allah.
Kan kita jumpa balik dekat sini. Sebenarnya Ustazah kata kalau tengok ETA tadi 11-19 macam tu. Tapi itu kereta. Kalau bas saya target 11.30. Sebab ada masalah tadi, okay, jadinya bas tak berani nak laju, maka kita sampai lewat sikit lah. Tak apa, kita ambil sikit. Ada seorang miskin, tajuknya harga diri dinilai daripada iman dan akhlak. Kalau kita baca tajuk saja, harga diri dinilai daripada iman dan akhlak. Masya Allah. Kita sebut dulu, Ustazah Zai dalam mengajar selalu ambil yang hujung dulu. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga sebagai orang-orang beriman. Kita tahu ada ramai orang berilmu. Kita hantar anak kita habis mengaji silibus sampai PhD. Tapi kadang-kadang dengan kita pun tak berakhlak. Apa gunanya ilmu tanpa akhlak? Tapi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan akhlak, kita mati pun orang masih sebut-sebut kita. Sebab tu kadang-kadang kita selalu belajar sesuatu daripada orang lain. Bagusnya dia dengan anak macam ni, bercakapnya dengan ni. Kita tiru yang baiknya. Tiba rupa-rupanya kita tidur rumah dia satu malam. Ya Allah Ustazah, tangking laki juga rupanya. Ingatkan lembut. Yang tu jangan tirulah. Kan sahabat-sahabat, kan lebih teruk kita. Dalam rumah pun menengking, luar rumah pun menengking. Sekurang-kurangnya dia luar rumah lembut lidah dari gigi. Kita balik lembut gigi dari lidah. Kan? Jadi kita nak tiru baiknya. So untuk dalam rumah macam mana pula, kita tiru orang lain pula. So bila kita keluar rumah nak fokus kepada akhlak, nak tiru akhlak baik, terutamanya akhlaknya Nabi SAW, kita akan tutup fokus kita kepada yang lain. Maksudnya kita nampak buruk orang ni, aku bukan nak bergaul dengan dia kerana buruknya. Aku nak tiru akhlak baiknya. Akhlak baik macam ni sebelum dia buat, Nabi SAW buat dah. Ukhuwah yang macam ni sangat cantik. Sahabat-sahabat, datanglah batu api. Macam mana kau kawan orang tu? Dulu aku baik juga dengan dia, tapi dia tu penipu sebenarnya. Sepanjang 2 bulan kawan dengan aku, tak pernah lagi nipu. Kan sahabat-sahabat? Sebab mungkin karakter dia macam tu dengan orang lain, tapi dengan kita mungkin tidak. Sebab kita mewujudkan persekitaran yang baik, maka dia mampu menjadi baik. Subhanallah, kan? Jadi rumah kita suasananya tak berapa baik, tak suka dengan majlis-majlis ilmu, mulakan dengan kita. Sahabat-sahabat boleh faham tak maksud saya? Anak OKU, dia selalu tengok mak dia dengan kuliah live. Dengan anak-anak yang tak ada akal tu, minta maaf sebut tak sempurna akal, boleh kenal siapa yang bagi kuliah tu. Kenal ke Ustazah Zai? Malu-malu. Kenal. Saya jumpa beberapa orang anak OKU yang duduk sebelah mak ketika belajar. Allah, sayu hati. Kenapa Allah bagi kita hatinya melekat dengan kita? Sebab hari-hari dia tengok mak dia dalam suasana tu. So mak tak payah cakap banyak-banyak. Dengar tu tadi Ustazah cakap apa, tak payah. Wujud suasana tu dengan kita memulakan. Kita silap banyak. Kalau bapaknya tak buat, memang taklah Ustazah. Kan bapak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kau main baca dalil terus dia kan. Jadi Ustazah kata bapaknya belum buat, kita kena start. Masalahnya Ustazah bapak ketua keluarga, kan? Habis tu akak kalau berebut anak ke main. Tengok anak saya tu Ustazah, Ahmad bin Abu. Si Abu je, Siti ni tak disebut. Siapa yang beranakkan dia Ustazah? La ilaha illallah. Akak gini atas pentas buat pengumuman, saya yang melahirkan. Kan sahabat-sahabat, mak-mak selalu macam tu. Tak payah, sebab kita mati di akhirat, kita disebut confirm kita lahir daripada rahim ibu kita yang mulia. Nak menjadikan pada kita ni tak apa, tak disebut kat dunia, tapi nanti dekat akhirat belum tentu kamu ni. Sebab tu bapaknya mungkin orang lain, tapi yang bersalinkan dia, yang keluarkan dia daripada rahim kita siapa? Masya Allah. Kan memang jelas dia adalah darah daging kita. Allahu Akbar. Ada seorang miskin memakai kain usang. Gambarkan suasana ni, sebab hari ni orang KL comel-comel belaka. Siap PM Ustazah, nak pakai baju apa Ustazah? Ada tak syarat utama? Kena pakai jubah, kena pakai ni. Pakai je lah, patuh syariat. Jangan pakai plastik tutup semua. Ustazah tak cakap wajib pakai tudung kan? Tapi Ustazah cakap jangan nampak aurat. Maknanya tak kisah sahabat, Islam ni fashion apa pun dia raikan, tapi jangan sampai kita berfashion hingga datang tabarruj, melampau-lampau. Bila kita duduk dalam kelompok ni, mata orang dia nampak je, stop dekat situ. Kenapa stop? Peliknya baju dia tu, dah kilat dekat dahi, kilat dekat kaki, kilat dekat ni, macam-macam punya kilat. Contohnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pelik.
Sebab naluri nafsu orang perempuan suka nampak pelik lain daripada lain. Faham tak? Subhanallah. Jadi jangan kita syok sangat bila kita duduk dalam kelompok, kita yang paling pelik pakaian dia. Khawatir kita terjebak kepada perkara tabarruj, kerana bila kita keluar, orang tak pandang 39 ni orang sibuk pandang kita. Sebab dah pakai tudung, pakai serban pula, dah serban songkok pula kat luar. Contoh macam tu lah, dia pelik-pelik. Tapi soal nak pakai apa, Ustazah, boleh pakai seluar? Boleh, tapi janganlah nanti tak boleh nak solat dengan seluar tu, kerana orang boleh baca bentuk betis dan pahanya. Faham sahabat-sahabat kita duduk Malaysia, takkan Ustazah pun nak ikut Ustazah Rehla, pakai hitam atas ke bawah, tutup hidung semua, nampak mata je. Tak naklah ikut Ustazah Zain ni. Kan sebab apa? Remeh aku nak musafir pakai macam tu. Ahlan, silakan. Muslimat dirahmati Allah, apa sahaja. Sebab kita nak nampak di sisi Allah kita sedang mengikut apa yang Allah suka. Lalu kisah dalam ni sebenarnya seorang miskin memakai kain usang, pakaiannya lusuh, perutnya sentiasa lapar sebab tak ada makanan, kaki tidak berkasut, berasal dari jalur keturunan yang tidak terhormat, tidak mempunyai kedudukan. Ni satu-satu kita gambarkan depan kita ada seorang yang macam ni. Harta tak ada keluarga pula, tidak mempunyai rumah untuk berteduh, tidak mempunyai perabot yang berharga, minum hanya daripada air dari kolam umum yang diambil dengan gayung kedua-dua tangannya. Allah, miskin sungguh ni, gayung pun tak ada. Tidur di masjid, tidur hanya berbantalkan tangan dan beralaskan pasir bercampur kerikil. Namun begitu dia adalah seorang yang selalu berzikir kepada Rabbnya. Okey, subhanallah. Saya bila memandang insan yang kita rasa di sisi kita tak ada nilai, macam anak tadi dah usia 15 tahun. Seorang ibu ayah bila memiliki anak macam ni, mesti hatinya, saya banyak jumpa dengan ibu ayah macam ni, Ustazah tolong doa ya, biar anak saya mati dulu daripada saya. Saya kata, kenapa kak macam tu? Saya tak sanggup Ustazah, nanti kalau kami mati dulu, siapa nak jaga anak saya? Jangan macam tu. Penjagaan Allah jauh lebih hebat daripada penjagaan kita. Kita je yang perasan. Kalau Allah matikan kita dulu, Allah akan atur untuk anak akak siapa yang menjaganya selepas ini, insya-Allah. Jadi yakin, itu semua latihan daripada Allah untuk akak yakin Allah akan menjaga. Kita ni sahabat-sahabat muslimat, kita bermusafir 3 hari 2 malam, macam-macam boleh berlaku. Kawan kita seorang malam kita nak pergi, terpaksa cancel. Moga Allah mudahkan urusan dia. Ada baru tu saya kata pangku hari tu, dah sampai check in hotel, dengar kematian abang, terpaksa balik, langkah feri seorang-seorang. Kami tak boleh teman satu bas. Kan kita pantau dia selamat dah sampai ke tidak. Sebab Allah hanya pilih dia untuk setakat itu sahaja. Jadi tak ada yang tak baik. Kita rancang sahaja apa yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kita, yang paling banyak zikir kepada Rabbnya. Saya kata, ya Allah, lembut hati budak ni, walaupun dia mungkin akal tak sempurna, dia nampak orang berpelukan, dia peluk ayah dia. Kan? Anak kita yang dah dewasa besar, sekarang ni dulu kita peluk dia, sekarang dia dah tak sudi nak peluk kita. Mungkin sejak dah kahwin Ustazah, dia malu saya nak peluk dia. Kan kadang-kadang jadi macam tu sahabat-sahabat. Tapi anak istimewa tak pernah menengking tinggikan suaranya kepada ibu dan ayahnya. Kita nampak macam tak ada apa-apa pada anak tersebut, tetapi Allah melapangkan dada ibu dan ayah untuk bersyukur sebagai hambanya Allah. Selalu membaca kitab Allah dan selalu berada pada saf terdepan dalam solat mahupun dalam peperangan. Masya Allah, selalu duduk dalam saf depan untuk solat jemaah. Selalu berada di barisan hadapan untuk mengikut peperangan baginda Nabi SAW. Kalau ingat dulu-dulu sebelum latahzan, saya start dengan kulim, kuliah 5 minit. Cerita ni dah ada dah sahabat-sahabat, kisah tentang Julaibib. Tapi versi penceritaan dia tu sedikit berbeza lah. Suatu hari dia lalu di hadapan Rasulullah SAW, maka baginda memanggilnya dengan menyebut namanya. Wahai Julaibib. Siapa nama kawan sahabat Nabi ni? Yang tak ada buku. Apa bib Ustazah? Habibah Rasul ke? Bukan, itu bib lain ni. Julaibib, kan? Julaibib, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Mengapa kamu tidak menikah? Dia seorang, kalau kita ni tanya orang lelaki lepas 25, 28, 30 tahun, kita dah sibuk tanya, kenapa tak kahwin lagi? Kan, Masya Allah. Nabi tanya kepada Julaibib, mengapa kamu tidak menikah? Julaibib ni sedar diri. Dia menjawab, wahai Rasulullah, siapakah yang mahu menikahkan putrinya denganku? Dia cakap elok-elok dengan Rasulullah. Aku tidak mempunyai kedudukan dan tidak pula berharta. Beberapa hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan pertanyaan yang sama. Tanya lagi, kenapa kau tak nikah? Maknanya kan ada orang kata jangan tanya nikah tak nikah sensitif. Rasulullah tanya kepada sahabat. Tapi cara tanya Nabi tu agaknya tak adalah macam kita tanya, kau kenapa tak nikah lagi? Tak ada orang nak ke apa? Tak, bukan macam tu kan sahabat. Kita cara orang tengok muka kita pun dah nyampah dah cara tanya dia. Dengan mata-mata naik, dengan sengit-sengit mulut. Nabi tanya tu dengan kasih sayang. Maknanya tanya tak salah, tapi kena betul cara bertanya. Ini dah 2 tahun tak balik raya, jumpa kat kampung, tak mengandung lagi ke? Ya Allah, kan? Cara bercakap tu. La ilaha illallah. Orang pun nak balik kampung stres. Tunggu acik tu mati dulu baru saya balik kampung. Ustazah, astagfirullahalazim. Kan? Jadi kena betulkan cara bertanya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia sebutkan apa? Dia jawab lagi dengan jawapan yang sama. Kan siapa nak kahwinkan anak dia dengan aku? Ibarat macam itulah. Pada pertemuan yang ketiga, Nabi menanyakan lagi soalan yang sama dan dijawab serupa. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Julaibib, apa je yang Nabi cakap itu sabdaan Nabi. Wahai Julaibib, maknanya Nabi bukan bercakap dengan nafsu. Kena ingat, Nabi bercakap dengan dipimpin oleh wahyu. Allah yang suruh Nabi cakap macam tu kepada Julaibib. Pergilah ke rumah fulan. Nabi sebutlah nama si fulan seorang Ansar di bumi Madinah yang menyambut hijrahnya sahabat-sahabat muhajirin daripada Mekah ke Madinah. Lalu dikatakan nama yang dia mention tu nama somebody lah di Madinah. Kan? Maknanya ada anak perempuan cantik, kaya raya. Kan? Terkejut Julaibib, suruh jumpa dengan lelaki Ansar itu. Bagi tahu kepada tuan rumah itu, Rasulullah menyampaikan salam untukmu dan memintamu untuk mengahwinkanku dengan anak perempuanmu. Masya Allah, Nabi bukan bercakap dengan nafsu, bukan niat mengejek, tapi Nabi suruh Julaibib pergi. Bezanya kita dengan sahabat Nabi dulu, sahabat memanglah kita tak bertemu dengan Rasulullah, tapi sahabat Nabi dulu bila dipanggil oleh Rasulullah tak boleh kata jap ya Rasulullah, tak ada, tak berani. Maknanya mereka ingat kisah Abu Bakar ketika dia menghadiahkan pakaian yang dipakainya kepada orang yang datang minta sedekah kepada dia. Abu Bakar ni dia bersedekah sangat luar biasa. Satu hari orang datang minta sedekah, dia kata aku dah tak ada apa dah nak bagi. Tapi dia ingat Nabi kata bila orang datang meminta sesuatu jangan biarkan dia balik dengan tangan kosong. So apa Abu Bakar buat? Dia buka baju dia tu bagi dekat orang yang minta sedekah. Kita kan sahabat kalau nak tiru Abu Bakar memang tak boleh. Sebab kita datang musafir ni 3 hari 2 malam, kita bawa berapa baju? Balik tak ada baju. Kan? Kat rumah banyak lagi tak baju. Oh, saya bawa 1 beg Ustazah. Kat rumah ada 3 almari lagi. Kan? Subhanallah, sahabat-sahabat. Saya pun tadi kena tegur dengan Ustaz, yang awak sekarang ni kalau musafir dah lain sikit macam dulu Kenapa bang? Lemak apa pula dia nak tegur aku ni? Dulu beg kecil muat sahabat. Kalau tidak, orang selalu musafir dengan saya, Ustazah bawa beg ni je. Sebab orang tak tahu saya gantung baju dah siap-siap gosok dalam kereta dah. Memanglah beg kecil. Tapi hari ni sebab naik bas, takkan saya main bas tu conquer seorang, saya punya baju je atas tu. Jadi saya baju semua lipat dalam tu. Kalau dulu musafir tak kisah je, pagi keluar rumah pakai baju ni sampai program malam lah. Tapi konon-konon sejak dengan TV lah, sekejap-sekejap orang buat live lah sahabat, ramai je orang. Ustazah tu pagi dia memang tak mandi dari pagi sampai malam pakai baju tu. La ilaha illallah. Lepas tu Jajah pun cakap, Ustazah petang tukar baju. So sekarang ni walaupun 3 hari bajunya lebih 3. Sebab malam nanti kita ada program kan, malam nak pergi masjid tu, masjid ni, dia pun buat live juga Facebook. Ustaz kata kalau dulu, bang abang macam mana ni? Abang dah memang dari dulu sampai sekarang abang bukan selebriti, jadi abang 3 baju cukup. 3 hari 3 baju lah. Hari ni jubah dia pakai, malam ni pakai baju ni lah, apa lagi, bukan busuk pun.
Same point sahabat-sahabat dirahmati Allah. Besok bang, malam saya dah tukar tudung lain dah. Awak tak apa selebriti, abang bukan. Subhanallah. Nak tergelak dengar kan. Nyampah selebriti, padahal tak reti kan, bukan selebriti. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena raikan juga. Asalkan jangan melampau-lampau. Jadi beg mungkin dalam perut bas tu, antara beg yang besar tu hari ni adalah beg saya lah. Sebab orang lain mungkin bawa 3 baju. Ustazah malam ada program lain pula bila program macam ni. Sebab bila kita kat rumah, orang boleh pelbagaikan kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa? Kepuasan. Untuk apa? Kenikmatan. Untuk apa? Kelapangan. Untuk apa? Menidakkan sangka-sangka buruknya orang lain. Sebab Nabi dia pesan kat kita, jangan sampai beri peluang orang bersangka buruk dengan kita. Faham tak? Tu jadi kalau kita suka pakai pelik lain daripada yang lain, yang dikata oleh orang yang paling pelik, yang paling lain tu lah, maka kurangkan dirimu daripada dicakap-cakap oleh orang lain. Jadi bila saya perasan, orang perasan bang, pagi kita pakai baju tu, malam pakai baju tu, macam mana nak kurangkan? Bawa je lah 2 baju. Itu antara contoh. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan kita kata tak peduli cakap-cakap orang, saya hanya pedulikan apa Allah cakap. Kau main lagi. Tapi Nabi pesan, jangan sampai menyebabkan orang bercakap-cakap tentang kita. So kurangkan risiko apa sahaja yang orang boleh bercakap-cakap tentang kita. Kesian saudara kita nanti mereka buat dosa kerana sangka-sangka buruknya pada kita. Kerana dia tak faham apa yang kita lalui. Itu maksudnya. Okay? Jadi lalui kehidupan ini seperti adanya. Masya Allah. Julaibib pun bertemu dengan lelaki tersebut. Orang Ansar, dia maksud berasal daripada keluarga terhormat, terpandang. Maka berangkatlah Julaibib menemui orang Ansar itu, diketuk pintu rumahnya. Dan disampaikan maksud yang Nabi SAW suruh bagi tahu. Subhanallah, Abu Bakar tadi pun macam tu. Masya Allah, dipanggil, ya wahai Abu Bakar, Rasulullah panggil engkau. Sudah, aku tak ada baju ni. Masya Allah, Abu Bakar pergi ke dapur rumahnya, bertemu dengan, kalau kita faham mungkin kain-kain guni lah yang boleh dicantum-cantum untuk menutup auratnya. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, kalau kita dengar cerita-cerita macam ni, Masya Allah. Ketika Abu Bakar berteleku berdepan dengan Nabi SAW, lalu seorang manusia lelaki berjubah putih yang sangat harum. Siapakah itu? Abu Bakar tanya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Abu Bakar duk rasa baju yang dia pakai tu macam baju yang aku bagi dekat si Fulan tu. Itu kisah dulu-dulu kan, kisah para wali Allah, kisah para sahabat Nabi. Rupanya yang tadi datang minta pada Abu Bakar tu, Allah nak test je, ini manusia ke malaikat sebenarnya. Bajunya tadi diganti dengan bau-bauan syurga, yang Masya Allah kerana dia nak orang datang jumpa dia. Kalau minta buah, tak ada buah pun bagilah apa yang ada. Sahabat-sahabat, kita latih diri kita macam tu. Malam tadi sampai pukul berapa Ustaz? Orang call. Kerap sangat macam tu, saya tak tahu kenapa. Tu agaknya mungkin bahaya sebab saya dah share. Siapa nak masuk ibadah korban, telefon Ustaz Azwan nombor 016 kan. Jadi orang, Ustaz tolonglah ni anak saya, pampers tak ada. Kalau Ustaz tak percaya ni, macam-macam. So saya banyak tim dekat banyak tempat. Tolong check location ni. Tolong check nombor IC ni. Kalau IC ada seorang kat sini, dia boleh check. Ustazah ni palsu ni. Kat Non pencen JPN. Kan dia banyak geng, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat check, Ustazah location ni memang tak ada. Dia duduk dalam lotus. Kan dalam lotus mana ada rumah Ustazah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan orang sekarang ni, kalau dia dapat, dia minta RM50 je. Dia kata nak beli pampers, susu. Kita tahu tak cukup RM50 tu untuk beli pampers, susu sebagainya. Anak 3 orang. Jadi dia minta lagi RM50 kat orang lain. Bayangkan kalau sekali dia sebarkan WhatsApp macam tu pada 10 orang, darab RM50, berapa dah dia dapat? Kan kita sekarang nak buat baik, jangan kata saya seperti Sayyidina Abu Bakar Ustazah. Orang datang je apa ada saya bagi, walaupun baju yang saya pakai. Kau sabar-sabar dulu nak buat baik pun. Kena study dulu sahabat-sahabat, nanti dia akan naik lemak. Dia minta, padahal dia tak bekerja, kita yang jenuh. Kita tak jumpa dah macam zaman dulu tu. Sama dengan Julaibib, kita suruh anak kita, tak apalah kau umur 30 tahun tak dapat bini lagi, cuba kau pergi rumah Ustaz Azwan kot, dia ada anak dara ke kan, contoh kan. Kita berani tak cakap anak lelaki kita macam tu sahabat? Tak. Sebab apa? Sebab
Siapa kita hari ini adalah mengikut zamannya. Sama kita duk komplain pemimpin tu tak betul, pemimpin ni tak betul. Sebelum komplain mereka, tolong siapa yang dipimpin oleh pemimpin yang begitu. Oh, ni terasa sangat sahabat. Siapa kita yang dipimpin oleh pemimpin yang begitu? Nabi suruh cek. Sebab tu dulu Masya Allah sekali mereka cakap rakyatnya ikut. Kan Allah turunkan yang sepatutnya pada zamannya. Kita sebelum komplain orang, ya Allah, kalau dia buat undang-undang macam ni pun aku bukan ikut. Aku yang ketegak sebenarnya. Aku yang degil. So kita akan push diri kita untuk membetulkan diri kita. Bukan sibuk membetulkan orang lain dan mengata-ngata tentang orang lain. Subhanallah. Kita sebut, sambung lagi. Semoga kesejahteraan tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan rumah tu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadanya. Tetapi bagaimana boleh aku mengahwinkan anakku denganmu yang tidak mempunyai kedudukan dan harta benda? Ini bahasa ibu-ibu boleh. Macam mana Acik nak tiru, nak terima kau ni sebagai menantu? Tak salah bukan ibu tu material sangat. Harta benda apa semua tak ada. Tapi sahabat, siapa yang recommend? Kadang-kadang macam tu. Ini yang recommend ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, isteri sahabat itu juga mendengar. Isterinya dengar lagi lah. Kan gaji berapa bang? Macam tu kan sahabat-sahabat. Nanti dia sanggup hantar hantaran berapa? Contoh kan sahabat-sahabat. Tapi terdengar perbualan itu antara Julaibib, ayahnya dan ibunya akan putrinya yang mukminah. Kitab ni tak tulis muslimah sahabat. Putrinya yang mukminah. Kalau kita belajar kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, penulis tu sangat lembut memujuk kita. Wahai saudari mukminahku. Orang perempuan Islam biasa-biasa tak sama dengan orang perempuan Islam yang beriman. Faham Jadi kita jangan, Ustazah senangnya orang tu kan bahagia je. Kenapa saya yang diuji? Semoga Allah sedang angkat kita daripada muslimah kepada mukminah. Bukan perasan. Tapi sebab jihad yang kita sedang buat, yang Allah pilih kita kesusahan, penderitaan di dunia, semoga inilah cara Allah mengangkat kita. Mukminah confirm syurga, muslimah belum tentu lagi syurga. Faham Anak yang mukminah yang sangat beriman bila mendengar dikatakan oleh Julaibib dan pesanan dari Nabi, dia jawab apa? Apakah kalian, maknanya dia cakap dengan mak ayah dia, menolak permintaan Rasulullah, wahai ibu dan ayah? Biarlah Julaibib yang tak ada harta, yang hidup miskin, tapi yang suruh dia datang ke sini adalah Rasulullah. Ini bila iman kerana Allah dan Rasul, bila Allah dan Nabi suka, aku tak pandang hak lain dah, aku kena teruskan juga. Kata anak yang solehah ini, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. So kita nak tiru ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa saja yang dicintai Allah dan Rasulullah, peduli dulu yang lain. Sebab Allah dan Nabi suka benda ni. Ni bukan satu perkara yang mudah. Okey. Selanjutnya berlangsunglah sebuah perkahwinan yang penuh barakah, melahirkan sebuah keluarga yang penuh barakah serta rumah tangga yang baik, didasarkan atas ketakwaan kepada Allah dan keredaan terhadap perintahnya. Nabi cakap pada Julaibib, Julaibib sampaikan kepada wali budak perempuan itu, dia sedang sebenarnya mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Ini kisah tersebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beberapa waktu kemudian datanglah seruan jihad. Bila Nabi panggil lelaki-lelaki berjihad, tak ada alasan. Orang beriman tak ada alasan. Macam Khanzalah, aku tengah malam pertama dengan isteri aku ni, takkan nak keluar berjihad. Isterinya pula pujuk, pergilah abang, Nabi yang panggil tu. Ini keluarga beriman. Saling pujuk memujuk, Masya Allah. Julaibib pun mendatangi medan musuh. Akhirnya dia berjaya membunuh 7 orang musuh Islam dengan tangannya sendiri. Setelah membunuh 7 orang musuh Islam, Masya Allah, Julaibib pun terbunuh. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab orang tak kenal sangat Julaibib, sebab dia bukan lelaki popular di Madinah ketika itu. Orang kira berapa orang yang syahid, kan mereka mesti bagi laporan pada Rasulullah. Contoh 10 orang yang syahid kali ni ya Rasulullah, tapi aku tak nampak Julaibib kat sini, kata Nabi. Cuba cari dalam yang tewas-tewas ni, mungkin ada musuh, mungkin ada orang beriman, sahabat-sahabat kita. Bila disapu debu-debu, kesan-kesan peperangan di wajah seorang lelaki, inilah Julaibib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, sahabat, dia kenal sahabatnya.
Bukan senang-senang sahabat dirahmati Allah. Kita kalau betul-betul dah bermusafir bersama, dah acap kali, oh saya kenal sangat dia tu Ustazah. Dia kalau tidur Ustazah tak boleh tahu, tapi saya tahu. Kita kenal sahabat-sahabat. Dia suka makan ni, Ustazah tengok kalau dia datang rehlang dengan Ustazah, dia mesti pakai baju pink kan, tu favourite colour dia tu Ustazah. Ustazah tak tahu sebab kita belum begitu ber-BFF. Tapi sepatutnya Rasulullah sapu debu gelap penuh dengan habuk wajah Julaibib. Tapi Nabi kenal ini Julaibib syahid di medan perang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang kita sebut, walaupun Julaibib ketika hidupnya tak ada siapa sebut nama dia, tapi setelah matinya dia digelar seorang syahid, diangkat namanya oleh Nabi SAW. Siapa yang juga dapat manfaat kerana sabar kematian suami, tu isteri yang orang duk mengata dia tak ada apa-apa lah kau kahwin dengan Julaibib. Rupanya suami dia adalah sebagai salah seorang daripada barisan syuhada yang dijamin syurga. Semoga suami itu nanti boleh mengheret isterinya turut sama ke syurga Allah. Ini kalau orang sama-sama dalam hidupnya mencari keredaan Allah. Ini kisah Julaibib yang hidupnya tak ada siapa sebut, tapi setelah matinya sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mendapati jasadnya penuh debu, mengusap debu daripada wajahnya. Ini kita dah cerita, kita buka muka surat sebelah sebagai penutup pada pagi ini, tengah hari Subhanallah. Sebenarnya nilai seorang Julaibib bukan kerana apa yang dipakainya, apa yang dia punya, tapi kerana keimanannya, kecintaan Rasulullah kepadanya, dan prinsip yang dia pegang teguh sampai dia harus mati kerananya. Kalau aku kata aku cinta Nabi, apa yang Nabi suruh aku buat, sampai mati aku akan buat. Faham sahabat-sahabat? Kita baru kaya sikit dah tak nak dengar apa kata Nabi. Baru ada nama sikit dah tak nak ikut apa kata Nabi. Allahu Akbar. Kemiskinannya dan ketidakjelasan jalur keturunannya tidak pernah menjadi penghambat untuk memperoleh kedudukan yang mulia dan besar ini. Nabi tak menganaktirikan Julaibib, walaupun dia tidak sehebat nama-nama besar dalam Islam. Masya Allah, Nabi raikan semua orang. Subhanallah, dia telah mencapai cita-citanya untuk mati syahid, mendapat keredaan, diterima oleh masyarakat, dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kita ambil surah Ali Imran 170. Sahabat-sahabat, kita baca bersama-sama yang ada kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allahu Akbar. Ala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kalimah khawf, orang beriman sepatutnya tak rasa takut hidup atas dunia ni. Walaupun kena buang kerja, Masya Allah, walaupun ada ancaman-ancaman tertentu, walaupun orang tersayang meninggal dunia, tak ada rasa khauf. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Bohonglah tak sedih hati, apatah lagi suami, isteri, anak-anak meninggal dunia, kucing mati pun kita sedih kan sahabat-sahabat. Tapi tak melampau dalam sedih itu. Walahum yahzanun. Bila sedih dia balikkan kepada Allah. Allah sedang merancang yang baik untuk aku ni. Kuatkan aku ya Allah. Sesungguhnya nilai diri itu terletak pada keluhuran budi pekerti dan kemuliaan sifat-sifat anda. Masya Allah sahabat-sahabat, keluhuran budi pekerti dan kemuliaan bukan atas nama, pangkat, tapi sifat-sifat yang kita ada. Sebab tu ilmu tasawuf mengajar, rebutlah sifat-sifat mahmudah. Jauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah yang Allah keji. Kita tahu tu sifat yang Allah puji, usahakan untuk kita dapat sifat-sifat itu. Kita tahu itu sifat yang Allah keji, berusaha untuk kita hindar sikap-sikap itu sebelum kita mati.
kitab kecil yang Ustazah ngajar 50 ciri munafik. Semalam di surah Ittifaq Ustazah sebut, ini bab ke-22 kita belajar. Apa cerita dengan 21 bab yang kita dah belajar sebelum ni? Kita dah berjaya delete ke belum? Padahal kita belajar tu. Nanti jumpa lagi, belajar lagi. Tapi kita belum berjaya delete. Di mana silapnya sahabat-sahabat? Saya tak berhak untuk mengatakan salah hacik lah, salah akak lah. Saya balik kadang-kadang, ya Allah, sebab yang mengajar ni bukan berjiwa seperti Rasulullah. Faham sahabat-sahabat? Salahkan diri kita dulu. Kau dah amal ke belum? Kau dah buat ke belum? Macam mana orang yang mendengar tu nak jatuh hati? Kalau kau bercakap hanya di lisan, sampai kat telinga, keluar telinga kiri balik. Tapi kalau kau dah amal, kau dah sebut, hati kau nak hidup dan mati dalam kebaikan, pasti akan jatuh kepada hati orang yang mendengar. Subhanallah. Jadi ibu-ibu jangan tekan anak-anak kita dengan benda yang kita belum buat sangat. Kau nak SPM kan tahun ni, jangan tinggal tahajud. Mak dia sekali pun tak pernah tahajud. Kau main betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau suruh orang tu nombor 1, Long, kau dah solat ke belum? Mama tu dah solat ke belum? Mama nak tengok hero ni mati ke tidak? Sinetron kan? Tak apa. Tu yang drama pukul 7 sampai pukul 8. Ramai, ya Allah, rating tinggi. Gila-gila sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya cukup stres bila TV buat ni, rancangan ni bila ke udara? Pukul 7.30 malam Ustazah. La ilaha illallah. Baik korang tak payah buat rancangan agama, keluarnya pukul 7.30 malam. Macam mana nak tengok? Alah, Ustazah boleh record. Kalau Ustazah tak adanya nak record, ada masa nak tengok balik, tak ada. Kenapa kau ambil macam tu? Rupanya ada sikit lah alasan. Kita nak lawan rating yang drama-drama ni Ustazah. Habis tu tak sembahyang ke? Kan? Wanita-wanita haid ada je jawapan sampai ke sudah. Asalnya kita nak pilih channel yang macam mana. Okay? Terakhir, kemiskinan dan kelemahan bukan hambatan bagi seseorang untuk mencapai prestasi yang gemilang, untuk sampai ke tujuan dan unggul di atas orang lain. Bukan kita nak berjaya atas namanya, atas usahanya orang lain, semuanya atas ketentuan diri kita yang hendakkan kejayaan itu. Maka berbahagialah orang yang mengetahui harga dirinya. Berbahagialah orang yang telah membuat jiwanya bahagia dengan impian yang telah dicapainya. Jihad yang diikutinya dan akhlak baik yang menjadi nilainya. Berbahagialah yang telah menjadi baik sebanyak 2 kali. Ni kalau baca buku tak faham. Berbahagialah yang telah menjadi baik sebanyak 2 kali. Apa benda ni kan? Takkan 2 kali je. Orang Melayu jangan macam mana? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Sampai ke Indonesia, susah orang Melayu ni. Maknanya buat jahat disuruh berkali-kali, dia kata. Saya kata betul juga kan, buat jahat jangan sekali. Berarti orang di Malaysia buat jahatnya berkali-kali ya Ustazah. Alamak, aku dah tak tahu nak jawab apa dah ni. Kan kita pergi pesantren kat Indonesia kan, kita ceramah, saya sebut pasal apa dah, buat jahat jangan sekali. Ada pula, berarti di Malaysia buat jahatnya bisa berkali-kali. Alamak kan. Jadi kita kena baca banyak kali. Berbahagialah yang telah menjadi baik sebanyak 2 kali. Tengok lagi, yang berbahagia di 2 kehidupan dan mendapat kemenangan 2 kali, di dunia dan di akhirat. So kalau kita nak kejayaan, kemenangan di dunia, tolong fokus dulu kemenangan, kejayaan di akhirat. Automatically di dunia tu akan ikut. Maka secara tak langsung kita dapat kejayaan 2 kali. Faham sahabat-sahabat? Jadi jangan sibukkan kejayaan dunia, mungkin kita tercicir kejayaan di akhirat nanti. Jadi jom, kata Sayyidina Ali, kita kejar dunia, akhirat akan berlari mendapatkan kita. Tapi kalau kita sibuk, salah yang saya sebut, kita kejar akhirat, dunia akan berlari mendapatkan kita. Dah lapar kot ni bro. Lapar dia. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi jangan sibuk dengan dunia, nanti akhirat bye-bye dekat kita. Okay, moga kita dapat manfaat. Live kita Latahzan hari ini dalam sejarah, kerana kita live daripada Darut Ta'lim. Semoga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengikut akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di mana ke mana tebaran kebaikan sebenarnya yang dilakukan. Sahabat-sahabat, saya ni sebagai penceramah memang takkan tidurlah. Jadi kalau kau ni setengah ceramah pun tidur, contoh tak ada yang tidur kan sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita masih berjarak-jarak. So rapatkan saf seperti para sahabat Nabi bila dengar tausiah dari Nabi,
lututnya bertemu lutut. Kan sebab mereka bukan sakit lutut macam kita. Kan? Kita duduk atas kerusi macam mana boleh rapat soft pun dah tak rapat lutut macam dulu-dulu. Maknanya cantumkan hati-hati kita walaupun jasad kita tidak merapat. Macam mana nak rapat? Percayalah dengan belajar benda yang sama, faham benda yang sama, kiblatnya sama, tetap keyakinannya nak ikut Allah yang sama. Tuhan kita hanya itu tunggal, takkan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan kita nak ikut follow Nabi SAW rapat-rapat sampai dimasukkan, dihimpunkan ke dalam syurga Allah. Okay, mudah-mudahan itulah kita. Terima kasih banyak kepada Darut Ta'lim Jaulah Umi Abi. Masya Allah, semoga semakin sukses, okay, semakin kaya dan berjaya untuk dunia dan akhirat. Sebab cita-citanya tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk ummah, bukan untuk dirinya sendiri. So nanti kita mungkin, Ustaz Azwan dekat mana kita masuk balik tak nanti? Takut dah kan kita makan. Tapi itulah, kalau bas tak sampai kita kena masuk balik. Sebab kita nak sampaikan sumbangan, maksud saya tu. Okay? Kalau kita tak masuk balik, kita terus kat sini je lah. Kalau okay, saya tutup live dulu. Sahabat-sahabat, terima kasih. Doakan perjalanan kami ke Penang dan Kedah semuanya dalam jagaan Allah. Amin.